Kertas 1, bahagian A, 20 markah, masa dicadangkan 30 minit. Soalan 1 hingga 4, lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan memilih jawapan yang paling sesuai. Nombor 1, para penyokong pasukan badminton itu berasa cemas kerana peluang pasukan mereka untuk memenangi pertandingan itu semakin tipis. Nombor 1 jawapannya tipis. Tipis ni membawa maksud yang banyak. Antaranya tidak tebal ataupun nipis. Tipis juga boleh membawa maksud hampir tidak ada harapan. Seterusnya soalan 2. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Kamarul tersepak batu lalu jatuh tersembam. Maksudnya, apabila jatuh tu terkena pada permukaan. Contohnya macam yang inilah. Muka ni ataupun kepala terkena pada permukaan. Iaitu maksudnya tersembam. Kalau tak faham, bagi tahu dekat ruang chat tu, nanti saya terangkan semula. Seterusnya soalan 3 berdasarkan gambar di bawah. Setibanya di rumah, Roslina mendapati barang di dalam biliknya tempat kosong kerana rumahnya digeledah pencuri. Maksudnya, bilik Roslina ni dimasuki. Digeledah ni dimasuki oleh pencuri. Jadi keadaan bilik ini ialah berserak-serak. Perkataan berserak-serak boleh membentuk perkataan yang baharu apabila kita imbuhkan imbuhan sisipan EL. Kita tambah imbuhan EL tu akan jadi selerak. Jadi maksud berserak-serak ni samalah berselerak. Maknanya tidak teratur, kucak-kacir. Macam keadaan bilik itulah, berselerak. Soalan nombor 4. Bantuan yang diberikan oleh kerajaan tempat kosong dapat meringankan beban mangsa banjir itu. Nombor 4, jawapannya ialah C, iaitu setidak-tidaknya. Setidak-tidaknya di sini membawa maksud sekurang-kurangnya dapat meringankan beban. Soalan 5 hingga 6. Ayat-ayat di bawah mungkin betul dan mungkin salah. Jika terdapat kesalahan, kesalahan itu telah ditandakan dengan A, B atau C. Dan jika tiada kesalahan, telah ditandakan dengan D. Pilih jawapan yang paling sesuai. Peniaga-peniaga makanan perlu memastikan bahawa makanan yang dijual pada orang ramai. Yang ini salah. Sepatutnya kepada orang ramai adalah bersih daripada kekotoran. Jadi nombor 5 ni kesalahannya pada kata sendi nama, iaitu B. Pada digantikan dengan kata sendi nama kepada. Nombor 6. Walaupun Osman tergolong antara pemain yang terkecil dalam pasukannya, ayat ini tidak ada masalah. Namun, kelincahannya sehebat rakan-rakan yang lain. Sehebat di sini maksudnya sama hebat. Jadi untuk ayat yang ke-6, tiada kesalahan. Seterusnya soalan 7 hingga 8. Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan berhuruf condong dengan betulnya. Untuk nombor 7, perkataan yang dicondongkan ialah menyisihkan. Gadis itu menyisihkan sekuntum bunga ros di celah-celah rambutnya. Nombor 1, ayatnya salah. Sepatutnya kita gantikan dengan perkataan menyisihkan.
ataupun menyelitkan. Nombor 2. Pasukan bola baling sekolah kami mara ke pusingan akhir setelah berjaya menyisihkan pasukan tuan rumah. Yang ini betul, maksudnya berjaya mengalahkan pasukan tuan rumah. Ayat yang ketiga, kita tidak boleh menyisihkan pendapat bahawa pencemaran alam sekitar menjadi punca penularan pelbagai jenis penyakit. Ayat ini betul, menyisihkan di sini membawa maksud mengetepikan. Ayat yang keempat, adik menyisihkan diri di dalam biliknya beberapa jam sehari untuk mengulang kaji pelajaran kerana peperiksaan hampir tiba. Ayat ini betul, menyisihkan di sini membawa maksud memencilkan diri. Jadi untuk nombor 7, 2, 3 dan 4. Seterusnya, soalan 8. Pihak sekolah berharap agar tidak ada soalan bocor sebelum tibanya hari peperiksaan. Ayat ini betul. Nombor 2. Atap rumah lama itu sudah ada yang bocor dan perlu diganti. Ayat ini pun betul. Jadi yang tidak ada 1 dan 2, kita terus pangkah B dan juga D. Seterusnya, ayat yang ketiga. Tiada seorang penjenayah pun yang dapat bocor daripada tahanan polis. Ayat ini salah. Sepatutnya lolos. Meloloskan diri daripada tahanan polis. A, 1 dan 2. Dia terpaksa menendam pintu besi bangunan itu sehingga bocor. Yalah, memang salah. Soalan 9 hingga 10, bahagian yang bergaris dalam ayat-ayat berikut mungkin mengandungi kesalahan penggunaan bahasa atau mungkin juga tidak. Tandakan sama ada A, B atau C jika ayat itu mengandungi kesalahan. Dan tandakan D jika tiada kesalahan. Nombor 9. Pengalamannya yang bertambah dari setahun ke setahun menyebabkan dia semakin yakin dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Kalau dari, mesti berganding dengan ke. Kalau daripada, berganding dengan kepada. Jadi dari dan ke ni betul. Daripada ke, B salah. Daripada ke, C juga salah. Okay, seterusnya, setahun mesti berganding dengan perkataan yang sama juga, iaitu setahun. Jadi A salah kerana tahun, setahun tidak sama. Jadi jawapannya ialah D. Dari setahun ke setahun. Soalan 10. Nelayan-nelayan itu sedang sibuk mengisi ais ke dalam tong-tong yang mengandungi ikan. Mengisi ais dalam, salah. Mengisikan ais di dalam, salah. Mengisikan ais ke dalam, betul. Mengisi ais ke dalam, kurang tepat. Jadi jawapannya ialah C. Mengisikan ais ke dalam tong-tong yang mengandungi ikan. Mengisikan dan juga mengisi membawa maksud yang sedikit berbeza. Kalau mengisikan tu maksudnya kita ambil sesuatu dan masukkan ke dalam bekas. Kalau mengisi maksudnya kita jadikan sesuatu tu berisi. Jadi nombor 10 yang lebih tepatnya ialah C. Kita mengisikan apa? Ais ke dalam tong-tong yang mengandungi ikan. Soalan 11 hingga 12. Pilih ayat-ayat yang betul. 1. Jalan raya ke kampung itu paling sunyi sepi sekali. Ayat ini salah kerana sebelum ni pun saya dah bagi tahu kalau paling tersekali tidak boleh berada dalam satu ayat. Jadi ayat yang 1 ni salah. Nombor 2, walaupun dia bukan sangat pandai, dia tidak membantu rakan-rakannya. Ayat ini kurang tepat. Sepatutnya kita gugurkan saja kata nafi bukan. Dia tidak membantu rakan-rakannya walaupun dia sangat pandai.
Nombor 3, parasnya yang kemelayuan menyebabkan pelakon itu diminati di Malaysia. Ayat ini betul. Sudah letih lesu badannya ketika dia ditemui terdampar di pinggir pantai. Ayat ini pun betul. Yang ini merupakan ayat bersusunan songsang. Ayat yang bersusunan biasa, badannya sudah letih lesu ketika dia ditemui terdampar di pinggir pantai. Jadi untuk nombor 11, jawabannya ialah B. Seterusnya soalan 12. Murid-murid tadika itu diajarkan cara membezakan antara huruf besar dengan huruf kecil. Ayat ini salah. Jawapan yang ada ayat 1 kita pangkah. Ayat 2, sungguh pun saya menetap di kawasan pedalaman tidak bermakna pengetahuan saya cetek tentang isu-isu semasa. Ayat ini betul. Maksudnya, sungguh pun walaupun saya menetap di kawasan pedalaman tidak bermakna pengetahuan saya cetek tentang isu-isu semasa. Jadi yang ada 2, betul lah. Jadi jawapannya ialah D. 2, 3, 4. Beberapa pintu rumah kedai itu telah dibeli oleh seorang usahawan untuk dijadikan bengkel kereta, betul. Kita tidak boleh terlalu bergantung pada ihsan orang lain dalam mencapai matlamat hidup. Ayat ini betul. Seterusnya soalan 13. Pilih peribahasa yang paling sesuai. Peribahasa yang berikut membawa maksud orang yang pulang ke tempat asal setelah merantau jauh, kecuali seperti belut pulang ke lumpur, betul. Tak sungguh seluar melaut, akhirnya pulang ke tepi jua, betul. Berapa tinggi terbangnya bangau, akhirnya hinggap ke belakang kerbau juga, betul. Seperti itik pulang petang, yang ini salah. Jadi kecuali jawabannya ialah A. Seperti itik pulang petang maksudnya jalan perlahan. Apa itu seluang? Seluang merupakan sejenis ikan. Soalan 14 hingga 17 berdasarkan petikan drama di bawah. Petikan drama ini merupakan petikan yang dipetik dan diubah suai daripada drama hadiah Antologi Ku Ingin Berterima Kasih Tingkatan 1 Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, saya tak baca sebab kamu pun dah buat, jadi kita terus sahaja kepada soalan. Nombor 14. Apakah masalah utama yang dihadapi oleh Pak Mail? Okey, kita terus cari jawabannya. Jawabannya ada di sini, Pak Mail. Terima kasihlah Encik Musa. Kami memanglah sedang menghadapi masalah sekarang ini, terutamanya dalam hal persekolahan hayati. Hari ini dia pulang dari asrama. Jadi masalahnya dalam hal persekolahan hayati. Jadi 14 jawabannya B. Masalah keuangan persekolahan cucunya, iaitu hayati tadilah. Nombor 15. Yang berikut merupakan perwatakan Encik Musa. Kecuali Encik Musa, begini Pak Mail. Saya datang ini untuk menyampaikan penghargaan negara kepada keluarga Pak Mail kerana kematian Sarjan Akbar semasa bertempur di sempadan dahulu. Kami bersimpati benar dengan keluarga Pak Mail, terutamanya kepada Puan Fauziah dan 2 orang anaknya. Jadi dekat sini ada perwatakan prihatin, iaitu bersimpati dengan keluarga Pak Mail. Kemudian ada juga bertanggungjawab menyampaikan penghargaan negara kepada keluarga Pak Mail. Encik Musa, mengapa begitu Pak Mail? Okey, yang ini tidak ada. Okey, Encik Musa, begini Pak Mail.
kedatangan saya ini juga untuk menyampaikan sekeping cek yang bernilai RM10,000 untuk Puan Fauziah. Di manakah Puan Fauziah sekarang, Pak Mail? Jadi ada kejujuran untuk menyampaikan sekeping cek yang bernilai RM10,000. Nilai itu sangat tinggi. Jadi adanya kejujuran untuk menyampaikan cek tersebut. Okey, Encik Musa, begini Puan Fauziah. Kami datang untuk menyampaikan sekeping cek bantuan untuk keluarga Puan. Bangun untuk menyampaikan cek itu. Jadi, terimalah cek ini. Okey, perwatakan Encik Musa kecuali bertanggungjawab ada, penyayang, prihatin ada, amanah ada, kecuali penyayang. Penyayang tidak ada. Kalau bertanggungjawab, bertanggungjawablah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Pak Mail. Kalau prihatin, adalah bersimpati tadi. Amanah, ada dalam melaksanakan tugas, menyampaikan cek tersebut. Jadi yang tidak adanya ialah B, penyayang. Nombor 16. Pak Mail telah mendapat bantuan tanpa diduga sewaktu beliau benar-benar memerlukannya. Peribahasa yang paling sesuai untuk menggambarkan situasi di atas ialah, jawapannya ialah orang mengantuk disorongkan bantal. D. Kalau kecil tapak tangan nyiru ditarahkan, perasaan berterima kasih, sangat berterima kasih. Kalau bagi si kudung mendapat cincin, maksudnya seseorang tu mendapat sesuatu tetapi tidak dapat menggunakannya. Si kudung mendapat cincin, jadi tak boleh nak menyarung cincin tersebut. Tidak dapat menikmati pemberian tersebut. Bagai tikus jatuh ke beras, maksudnya mendapat kemewahan ataupun kedudukan yang mewah. Jadi yang lebih tepatnya, orang mengantuk disorongkan bantal. Nombor 17. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang petikan drama di atas? A. Hayati terpaksa pulang ke rumah kerana menghadapi masalah di asrama. Yang ini salah. Pak Mail telah menerima cek bantuan yang disampaikan oleh Encik Musa. Juga salah. Datuk Penghulu berjanji akan berusaha untuk menyelesaikan masalah Pak Mail. Yang ini betul. Cek bernilai RM10,000 merupakan sumbangan peribadi Encik Musa kepada Fauziah. Yang ini salah. Okey, nombor 17, jawapannya C. Datuk Penghulu berjanji akan berusaha untuk menyelesaikan masalah Pak Mail. Jawapan ini kita boleh peroleh di sini. Datuk Penghulu, betul Encik Musa, saya akan berikhtiar untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Pak Mail sekarang. Iaitu jawapannya. Seterusnya soalan 18 hingga 20 berdasarkan petikan cerpen di bawah. Cerpen ini dipetik daripada cerpen Menuai Emas Antologi Baik Budi Indah Bahasa Tingkatan 2 Kementerian Pendidikan Malaysia. Soalan 18 berdasarkan petikan, rangkai kata berdepan dengan krisis membawa maksud. Okey, kita cari dahulu. Okey, di sini. Kalau negara itu berdepan dengan krisis, misalnya banjir atau kemarau dan hasilnya terjejas, kita nak bergantung pada siapa pula? Jadi yang ini berdepan dengan krisis. Jawapan yang tepat ialah menghadapi masalah. Masalah apa? Banjir atau kemarau. Soalan 19. Yang berikut merupakan kebaikan benih varieti padi baharu yang dinyatakan oleh Pegawai Pertanian kepada Alif, kecuali yang mana tidak tepat bagi kebaikan benih varieti padi baharu. Kita cari dahulu. Dijangkakan dapat mengawal masalah padi angin dan rumpai laut yang menjejaskan tanaman padi. Iaitu yang pertama.
Yang kedua, dapat memberikan perolehan beras 73.8% dan 75.4%. Kemudian, kebal terhadap racun rumpai imidazolidonum. Kemudian dapat menjimatkan penggunaan air melalui pembanjiran sawah yang dilewatkan. Kemudian dapat mencegah satu lagi masalah perosak utama iaitu siput gondang emas. Jadi iaitu kebaikan varieti padi baharu. Yang pertama, benihnya kebal terhadap racun rumpai imidazolidonum, betul. Masalah padi angin dan rumpai laut dapat dikawal, betul. Pembanjiran sawah dapat dilewatkan, betul. Memberikan pulangan beras sebanyak 61.7%. Yang ini salah. Sepatutnya yang tadi 73.8% dan 75.4%. Jadi jawapan untuk 19 ialah D, memberikan pulangan beras sebanyak 61.7%. Yang itu untuk MR220 tadi. Soalan 20. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang petikan tersebut? Okey, untuk 20 jawapannya ialah kedua-dua varieti padi baharu merupakan hasil kacukan daripada varieti MR220. D. Yang ini kita boleh dapatkan jawapannya dalam perenggan yang pertama ini. Varieti padi baharu MR220CL1 dan MR220CL2 yang dikacukkan daripada varieti MR220. Jadi jawapannya ialah D.